Ya itu yang sebelum tu. Tahu tu ada atas apa tu macam komen. Ada di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah kalau umum tu qaul muftaqir ila ijma'. Adakah benar ayat-ayat yang dihadap juga disifatkan umum seperti rafi' al-qalam an ummati al-qalam an ummati dan sebagainya bahasa dia tadi ijma', kemudian ada ayat yang dihadapkan. Buat kita ni dah sudah Jangan. Baik. Wa kadzalika al-mujmal. Mujmal maksudnya ma lam tattadih dalalah. Tak jelas makna dia. Prinsip kita jelas. Aqimus solah mujmal. Mana orang tahu kena sembahyang tapi tak tahu nak sembahyang macam mana. Kaifiyatus solah tak faham. Jadi datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubayyin. Sunnah tubayyin mujmal. Jadi konsep dia bayan mujmal al-wajib wajibun. Bayan mujmal al-mandub mandubun. Jadi itu dia punya kaedah yang disebut oleh Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kalau Nabi menerangkan kefarduan, maka sunnah tu jadi wajib. Kalau Nabi terang benda yang harus, sunnah tu adalah harus. Kalau Nabi terang pada Quran itu, mujmal itu adalah benda yang sunat, maka sunnah itu adalah sunnah lah. Itu konsep dia. Jadi tak semua apa yang Nabi terang kepada ayat Quran itu sama level. Dia mesti mutafawitun dan berbeza mengikut ayat Quran itu sendiri. Wa kadzalika al-mujmalu ila minal qawlil muftaqiri ila idmarin. La yudda'a fi idmari al-umum. Kalau ayat itu ada idmar, maknanya, mana ada ayat yang terhazaf, dia tidak bersifat umum. Dia bersifat khusus. Tak boleh kita mendakwa umum kepada zaman dan makan. Wadzalika qawluhu mithlu qawlihi azza wa jalla ashhuru al-hajju ashhurum ma'lumat. Fa innahu yaftaqiru ila idmarin. Fa ba'dhum yudmaru waqtu ihram. Ay waktu ihramil hajj. Al-hajj maksud dia apa? Maksud disembunyikan kalimah waktul haji itu. Kalau kita baca tafsir, kita hanya terjemah haji lah. Tapi sebenarnya adalah waktu haji. Sebab itu disebut waktu ihramil hajj ashhurum ma'lumat, bukan mutlaqu az-zaman, makna boleh buat bulan-bulan selain daripada bulan haji. Ashhurum ma'lumat wa ba'dhum yuqdir waktu af'alil hajj ashhurum ma'lumat. Sebab ihram haji, kalau siapa yang tidak buat apa nama dia haji ifrad, dia boleh buat haji tamattu', maka dia boleh niat haji lewat sikit. Dia buat umrah, kemudian dia tahallul. Sebab tu nama dia tamattu', sebab dia boleh bertamattu' ketika mana waktu halal dia di musim haji. Tapi dia bila dia ringankan macam tu, dia kena dam lah. Dia bagi fair. Tapi siapa yang masuk dengan haji ifrad, kalau ada niat daripada bulan Syawal lagi, pi 12.5 tu. Jadi rahib lah. Dia pipi hok panjang lah, panjang lagi. Kan? Kuku panjang semua tak boleh buat apa. Tapi kelebihannya tak kena dam. Pahala besar lah. Ajruki ala qadri nasabik. Kata Rasulullah kepada Aisyah. Pahala kamu berdasarkan kepenatan kamu. Penat lah haji ifrad. Wal hamlu alaihima la yajuzu. Boleh tak kita letak ayat ni dua-dua makna tu? Tak boleh. Salah satu je lah. Macam rufi'a ummati
Alil apa? Lil khata' wal nisyan. Adakah diangkat dosa dan ganti rugi? Al khata', kita pergi langgar kereta orang, kita kata saya tak sengaja, tak apa, tak berdosa lah. Dan saya tak nak bayar ganti rugi. Sebab saya tak sengaja. Tak boleh. Sebab dalam hadis tu dia minta di rufi'a tu pada rufi'a al-ithmu ka rufi'a ad-dhaman. Salah satu yang boleh pilih. Sebab dia idmar, dia angkat apa? Tak disebut dia angkat apa? Dia angkat. Jadi bila ada idmar, makna ayat ni yang kita kena tambah az-zaid, maka dia tidak boleh menjadi umum kepada semua ahwal. Diangkat dosa, diangkat ganti rugi, dia kena pilih satu saja, iaitu diangkat ganti rugi. Sama sembahyang, diangkat dosa, qada kena qada. Itu qawaid dalam mazhab Syafi'i, ya. Yang tu dia hudzifa apa nama dia al-maf'ul di ta'mim. Yang tu memang dia untuk ta'mim sebab dia hazaf maf'ulun bih. Baca semua. Memang begitu Abu Hayyan kata begitu, afada at-ta'mim ghaliban dalam balaghah pun macam tu. Tapi yang ni makna tu tak jelas. Yang tu makna jelas. Yang ni tak tahu dia angkat apa ni. Nak angkat semua ke? Tak boleh. Sebab dia min babil idmar. Ya, iqra kulla syai'in. Bermula dengan insan. Khalaqal insana min 'alaq. Permulaan pembacaan mengaji biologi tu dululah. Dan Tuhan sebut insan, khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq tu apa? Kita tak tahu 'alaq tu. Rupa-rupanya kita belajar dalam biologi. Kan? Zygote, embrio, apa semua tu. Itulah nauk daripada alaq. Itu subjek yang pertama yang diajar oleh Al-Quran. Kena baca manusia. Setelah mana baca Al-Quran, kita baca manusia. Barulah kita berpindah membaca hayawan, alam-alam sekitar yang luas ni. Bal yuhmalu. Bal ini dipanggil apa? Listidrak. Untuk nak tasah. Sebab ada orang faham kata boleh yuhmal alaihim ada. Bukan. Itu guna kalimah bal tu. Istidrak. Lil idrab. Istidrak bermakna idrab. Dia membatalkan alhamlu alaihim. Hanya boleh baca pilih satu saja. Ma yadullu dalil ala annahu muradu minhu. Yang ditunjukkan ialah waktu ihram. Lianna al-umum min sifat nutqi, bukan min sifatil mafhum, bukan min sifatil mahadif ataupun idmar. Jadi bila benda tu dia muqtada, makna kena ada tambahan daripada akal kita, maka dia tidak boleh ada umum sebab benda tu ada darurah. Jadi ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Itu. Fala yajuzu da'wahu fil ma'ani. Jadi al-umum fil mabani dunal ma'ani. Itu kaedah dia. Al-umum fil mabani ay fil alfaz dunal ma'ani. Makna kita tak boleh nak takmimkan. Sebab dia benda mafhum, benda fil aqli bukan benda fil alfaz. Baik. Benda ni berguna dalam pembacaan Quran dan juga sunnah kita. Wa ala hadha man ja'ala qawlahu sallallahu alaihi wasallam la salata li jari masjid. Hadis ni ada dhaif tapi kita bahas di usul fiqh je. La salata li jari masjid illa fil masjid. Kalau siapa yang duk jadi jiran 40 rumah dekat masjid tak sah. Tapi la ni ada dua makna, la tasihhu wa la kamal. La sahata wa la kamala. Sama ada kita nak pilih tak sah ataupun pilih sempurna. Salah satu ya. Jadi ulama pilih la kamala. Sebab rukun sembahyang bukan dalam, tak ada mazhab yang meletakkan rukun sembahyang dalam masjid melainkan Ibnu Hazmin. Mazhab Hambali dia sah tapi berdosa. Ya, dia sah tapi berdosa. Tak sempurna. Taklah berdosa. Sebab hadis yang menerangkan munafiqun tu hadis
zamaniyah, makna dia zaman tu syiar orang munafik tu tak pergi main masjid. La, tak boleh kata yang tu. Boleh, semua boleh. Makna dia syiar. Nabi menceritakan tentang tabiat orang munafiqun. Sebab kita sebenarnya memang mata-mata kita tak pergi masjid. Ada di hotel, ada di pejabat. Suasana yang sudah berbeza. Jadi tak boleh kita pergi, ni memang munafik sungguh. Athqalus salah, apa? Ala munafiqin, salatul isyak dan subuh. Jiran kita tak pernah pergi subuh dengan isyak. Kata, ni munafik sungguh. Sebab kita kena tahu, zaman, dia ada martabat dia. Macam kita sebut ya, likulli asrin qaumuhum. Setiap zaman tu dia ada pakar dia. Tapi pakar zaman kita tak seperti zaman pakar zaman dulu. Memang tak sama dengan Imam Syafi'i. Takkan sama dengan Imam Syafi'i. Tak boleh sama. Tapi tetap orang tu faqih. Cuma dia min anwa' jinsi. Faqih dia musyakik. Mana ada yang besar, ada yang tinggi. Takkan ada orang boleh tandingi ulama-ulama kita dahulu. Sebab tu ulama dulu bahas. Adakah ulama-ulama yang tulis banyak buku ni lebih alim daripada para sahabat dah? Bukan menulis banyak buku tu ada lebih alim. Zaman menuntut. Para sahabat mana ada kitab, mana ada buku. Ilmu ni bukan di dada aja. Tapi kelebihannya mereka boleh buat kerja banyak. Mereka boleh membuka dunia. 2/3 dunia di tangan mereka. Kita, buku kita banyak tapi negeri pun tak boleh buka lagi. Dan kita tak boleh menyelesaikan masalah orang. Sebab kita nak menyelesaikan masalah orang ni bukan nulis. Kena duduk dengan orang tu. Kita kena terjun maidan. Jadi JKK lah. Tapi JKK kita kena kira duit lah. Tapi makna dia wazifah. Begitu. Wazifah dia yang sangat berkesan. Tapi benda ni kita tak lah seorang bidang ni, seorang bidang. Macam-macam. Masing-masing lah fardu kifayah. Cuma point dia bukanlah makna dia katalah seorang tu Ibnu Aqil dia tulis 800 jilid. Tidak bermakna dia lebih alim daripada Ahmad Ibn Hanbal. Ya, dia Hanbali. Ataupun Ibn Taymiyah. Tidaklah nak katakan dia lebih alim daripada Imam Nawawi. Tidak. Cuma di zaman dia banyak isu. Jadi dia menjawab lebih banyak lagi. Begitu yang kita tidak akan sa'alim Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Syaukani, Ghazali. Macam mana kita nak tanding kita Imam Ghazali, Ihya dia pun kita nak baca Mutalakat. Ada 5 jilid besar. Itu baru dia tulis. Ataupun mana-mana imam, si Bawih ke. Cuma orang kata dia ni pakar nahwu di zaman dia lah, pakar nahwu di zaman dia. Tapi kita kadang tu lah, kadang apa, alfiah pun tak apa. Memanglah. Tapi paling kurang dia bolehlah ajak juga budak-budak tahu juga nahwu. Jadi setiap zaman dia ada orang dia. Baik. La nikah illa biwaliyin. Syafi'i dia ambil sah. Hanafi dia ambil kamal. Sebab alasan dia orang perempuan boleh berniaga, boleh jual beli, pasal perkahwin tak boleh kahwinkan diri sendiri. Logika dia ada. Sebab kahwin ni bukan makna dia kahwin, maksud dia sendiri terima suami dia sebagai lelaki itu sebagai suami dia. Jadi apa masalah dia terima? Tak ada masalah apa. Cuma kalau tidak ada hadis ni memang kahwin, orang perempuan boleh kahwin sendiri, tak ada masalah. Dia berkenan dia, jumpa ada 2 orang saksi, dia sendiri kahwinkan diri dia. Macam dia jual beli. Kata Syekh, aku berkenan, kata Syekh, dia kahwin. Saya kahwinkan diri saya dengan si fulan. Nanti saksi. Ada 10 orang saksi. Jadi apa masalah? Mana muskilah, tak ada masalah apa. Cuma bila ada hadis ni, dia jadi, kena ada wali. Tapi Hanafi tak menganggap begitu sebab dia kata orang perempuan. Tiba-tiba dia jadi presiden. Contoh, perempuan tu jadi Perdana Menteri Malaysia. Dia yang buat keputusan. Takkan orang macam ni nak kena ada wali? Kita pun, mahkamah pun duduk bawah dia. Dia yang bagi orang kata apa keputusan. Jadi makna hadis ni ada makna yang tersendiri. Apakah maksud dia? Tengok kepada zaman dan kawasan. Umur berapa mungkin hadis ni? Yuhmal kepada orang yang sigar. Dia umur 50, nak wali apa lagi? Itu yang bincang pula, anak boleh diwali tak? Anak tu pun tak ketahuan, diwali pula. So kadang-kadang dah umur 50,
dia kahwin tu bukan untuk dia sunyi, untuk dia ada orang bantu dia. Suami dia kahwin tu nak cari driver, tapi driver tak orang sana. Last sekali dia carilah driver dia jadi suami dia. Jadi driver. Sembang macam-macam. Sembang ekonomi boleh. Semua teori antarabangsa yang sembang. Tiba-tiba wali, nak kena wali, tak logik lah. Pok dia pun buta huruf. Jadi maksudnya, tafsiran Hanafi ni dia lebih awsak. Makna dia menunjukkan ada waktu kena ada wali, ada waktu tak perlu kena ada wali. Contoh di Amerika, mereka tak guna wali dululah. Lah ni dah ada markas Islam banyak, mereka ada lah wali dia panggil tahkim tu. Hakam. Jadi kahwin, dia kahwinkan sendiri. Dia pun orang bijak-bijak. Orang yang buat keputusan dalam syarikat, tak kenal. Kalau dia kena tipu pun, dia perempuan, dia boleh cari lelaki lain. Istilah dia tu. Tak ada no problem, biasa. So, sebab itu, Hanafi dia melihat kepada awsak. Dan kita tak boleh nak kata Hanafi ni, apa Hanafi? Melihat pada zaman dan terusan, kalau orang tu nak kahwin, umur 60 dah. Anak dia marah. Kadang-kadang anak tak kahwin, mak ni tak sedap diri. Berapa banyak kes? Umur 60 nak kahwin lagi. Yalah, anak main seminggu sekali. Ada kes yang saya pernah handle, dia nak kahwin, anak tak bagi, dia umur 60. Kemudian, anak dia kata, dia bagi anak dia pun betul bendui, dia sunyi. Orang tua perempuan bila sebut sunyi, bukan sunyi macam kita tak ada orang di rumah, dia sunyi benda tu lah. Apa, tak faham pula tu. Tapi dia tak berani nak terus terang kepada anak dia sebab dia masih berkeinginan seks lagi, dia malu. Dia abanglah sunyi. Jadi anak dah tak cucu main rumah. Lepas tu dia tanya saya ustaz bukan sunyi pasal cucu ni. Sunyi pasal saya keinginan lagi, masih nak seks lagi. Kata makcik tu terang lah kat dia. Aduh, payah anak tak faham. Jadi, bukan ada orang tua-tua mana pun tak maulah, tak larat aja lelaki. Pelik perangai. Jadi macam-macam perangai. Dah anak semua alam macam ni. Dia nak kahwin macam mana? Tapi kita tak apa, ada wali hakim, boleh pergi wali hakim lah. Cuma kita kata, nak cerita konteks kalau negara yang tak ada hakim, pergi negara macam yang luar daripada negara Islam macam kita. Susah lah. Kahwin ni. Saksi 100 orang. Wali yang tak ada. Jadi apa problem? Semua orang tahu. Dia tujuan dia nak biar orang tahu je. Dia nikah. Dah semua orang tahu dah. Bukan perlu tahu semua. Orang yang rapat dengan kita. Kemarin sebab dia anggap orang perempuan tu tak cerdik. Orang budak memang kalau umur 18, 20, dia tak kenal lagi. Ni umur 60. Terror pasal lelaki boleh buat. Macam Datuk Vida. Terror gila. Siap dia pilih je nak suami yang mata biru. Ada tak di sini? Pergilah jumpa Datuk Vida. Kalau siapa kan Datuk Vida boleh kita cari sponsor sikit. Pergi Qatar. Korbankanlah diri untuk perjuangan. Pergi Qatar. Kan? Kita bawa dia sekali lah. Apa dia? Mungkin dia suruh buat macam ni. Tak apalah kita buat. Abuan dapat tiket free. Ustaz Talib tak? Ustaz Talib? Pejam mata ya Tok Guru. Kahwin pilar dengan Tok Vida. Rumah dia 20 bilik. 20 bilik. Kat Perak. Harga 20 juta. Kaya. Tak apalah. Rupa boleh dicat. Nanti out record. Mati lah. Best student. Pakai best student kan. Kata Datuk Vida, ni jawab penuh. Datuk Vida boleh bagi apa saja tugasan. Allah. Kali mai kepui duit lampu kena 20,000 mai. Aduh. Tengok anak dia Cik B kan. Masya-Allah mewah gila. Kereta Mercedes dia beli anak dia. Tak ada lesen lagi. Aduh. Wala uhillul masjida li junubin wala haidin. Dia tidak halalkan. Nabi tidak halalkan masjid kepada orang yang berjunub wala halal di segi apa? Iaitu ad-dukhul wal muqsi, i'tikaf, duduk dan seumpama dengan dia. Bukan maksud tak halal, dia tak boleh masuk langsung, boleh ketika darurat dan seumpama dengan dia.
Taib. Wa rufi'al qalam an thalathah. Tiga golongan. Wa ma ashbahu mujmalan. Bila dia mujmal yang berhajat kepada idmar, kesemuanya mana'a min da'wal umum fi. Tak boleh kita umumkan. Qalam itu cukuplah dosa. Jangan dhaman. Kalau dhaman pun masuk sekali, semua orang akan mendakwa tak sengaja. Langgar kita orang tak sengaja. Tak kena ngerti orang. Pening orang tu. Li'annahu yuj'alul muradu ma'nan ghairu madhkur. Karena ataupun li'annahu yaj'alu murada ma'nan ghairu madhkurin. Karena orang yang mengumumkan benda yang mudmar, dia akan menambah makna yang tak disebut. Jadi kita nak cuba faham muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok. Hanya dengan ilmu usul fiqh kita boleh faham apa yang Nabi nak sebenarnya. Sebab kita ada kawalan lafaz tu. Kalau kita baca yang konsep ilham, ilham tak ada dawabit. Luas, macam-macam tafsiran boleh masuk. Wa yajuzu an yurida syai'an duna syai'. Kemungkinan Nabi nak benda ni, dia tak mau benda ni. Fala yajuzu da'wal umumi fihi. Tak boleh kita kata dia adalah umum kepada semua. Misalnya salasata quru. Tuhan bila sebut salasata quru. Tuhan nak apa sebenarnya? Haid ke ataupun tahur? Tak boleh. Tak boleh dua-dua sebab dua-dua tu berlawanan. Dua-dua okeylah. Syafi'i dia kata tahur. Hanafi dia kata haid. Maksud dia kena pilih satu je. Dia tak akan bergabung. Kata dua-dua okey. Boleh dua-dua okey tu maksud dia. Siapa yang Hanafi ambil Hanafi. Syafi'i. Tapi kita yang nak pilih kita sebagai siapa yang berijtihad, mesti dia pilih satu je. Syafi'i dia melihat pada lughah salasa quru. Jadi haid itu dia adalah apa orang kata apa? Dia adalah muannas. Salasata quru maksud lawan dia muzakkar. Jadi quru tak boleh berkepada haid sebab haid muannas. Dia ada ma'dud. Jadi mesti dia adalah at-tahar. Quru itu adalah at-tahar daripada tuhurun. Jadi bila salasa muannas, lawan dia mesti muzakkar. Kalau letak haid, dia muannas. Salah segi nahwu. Haid. Dia muannas. Dia tengok pada mufrad. Jadi tak boleh lah. Salah nahwu. Nampak tak? Ini dia panggil istinbat bil lughah. Tapi pengajian ni kita tak ada kita di Malaysia. Istinbat bil lughah ya. Banyak Imam Syafi'i semua istinbat banyak yang lughah. Boleh baca kitab Al-Um. Siapa dah beli lah? Beli pila kitab apa tak orang baca. Itu kitab yang paling agung tu. Kitab yang paling agung. 12 jilid ya. Ya. Hadis. Da'i salat ayyam aqra'i. Dia ambil hadis tu. Tinggalkan sembahyang pada hari-hari aqra' kamu. Iaitu hari-hari haid. Jadi dia ambil. Jadi Syafi'i dia tak hadis. Dan ni aku Quran. Quran kuat pada hadis ni. Macam tu. Sebab Imam Syafi'i dia orang Quraniyun. Kalau apa-apa hadis yang bercanggah dengan Quran ditakwilkan. Mesti ditakwilkan. Quran satu. Sebab tu aula masdumun nisa tetap batal sebab dia pegang Quran. Amlu zahir ayah. Walaupun ada hadis yang kata Nabi sentuh cium isteri dia tu sembahyang tanpa wuduk. Dia tekan hadis Quran dulu. Macam tu. Itu manhaj. Itu manhaj yang sahih. Yang kuat tetapi kita ni dah nak jaga wuduk tak apalah, ambil lah mazhab apa pun. Tapi point dia kalau segi penghujahan, mazhab Syafi'i lebih kuat lagi. Kamu riwayat hadis. Hadis kamu zon saja, ni Quran qat'i. Macam mana kita meninggalkan Quran dengan menggunakan hadis yang zanni? Itu pun riwayat Tirmizi tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Itu kalau kita nak berhujah. Tapi memang beramai kita ambil juga Hanafi. Lawan. Lawan. Jenuh lah kan kalau kita tak ambil Hanafi. Dah lah Mekah tu kan. Tak Mekah pun tak apa ambil Hanafi pun. Sebab kita nak kekalkan wuduk. Kita nak kekalkan wuduk.
Cuma kalau kita berhujah, susah kita nak kata pendapat Syafi'i itu lemah. Sebab dia berhujah yang Quran. Quran aqwa dalal. Mana ada orang boleh mengatasi Al-Quran? Baik. Wa minal fuqaha, ini Hanafi lah. Biasalah. Man yahmilu fi mithli hadha 'ala al-'umum fi kulli ma yahtamil. Kalau boleh ihtimal, tak berlaku pertembungan macam quruk haid dengan tu boleh. Kita gabung sekali. Yang penting dia tidak ada tanaqud. Tak apa. Pakat boleh misalnya as-sujud. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallu tu. Salawat Nabi, salawat Tuhan kata Nabi maksud dia rahmah. Malaikat doa kan. Kita maghfirah. Gabung semua. Boleh. Sebab dia ada ihtimalat. So, benda ni ada penelitian. Li'annahu a'ammu faidatan. Dia ada faedah yang banyak. Tapi kalau tak ada tanaqud, so kita yang Tuhan tak ada sama tanaqud lah. Kalau kita yang Tuhan pun berdoa untuk dengan Nabi, tak kenal. Ini dipanggil apa? Umumul mushtarak. Umumul mushtarak. Itu marah. Umumul mushtarak dipanggil. Lepas tu kita dah malas nak terjemah, kita sebutlah Tuhan pun berselawat ke atas Nabi. Tapi selawat Tuhan tak sama dengan kita. Ini dia panggil apa? Mushtarakun. Apa maksud mushtarakun? Makna dia muttahidul alfaz duna al-ma'ani. Ma'ani berbeza. Itu masuk mushtarak. Istawa. Maksud istawa Tuhan dengan istawa raja lain. Lafaz sama tapi mukhtalifatul haqa'iq. Tak boleh kita kata istawa Tuhan sama dengan makhluk. Sebab dia bawa kepada memakhlukkan Tuhan. Jadi tak. So, bila pembacaan bahasa Arab, dia ada nama kaedah mushtarak. Mushtarak maksud dia, kena tengok tempat. Kalau kita sebut pokok sujud. Mana ada pokok sujud macam tu? Pokok sujud dia, sujud cara dia lah. Bila orang cerita Lailatul Qadar, pokok sujud turun begitu. Ada berlaku tapi, itu jarang-jarang berlaku. Tapi istilah pokok bertasbih, binatang bertasbih, bukan macam kita subhanallah alhamdulillah, tak ada macam tu. Dia ada cara dia sendiri. Jadi itu dipanggil al-mushtaraku. So, bila kita belajar bahasa Arab, kita faham Quran. Tapi kalau kita hanya belajar kamus, kita faham tengok apa maksud sajadah. Maksud dia wadhul jabha 'alal ard. Kita duk tengok mana pokok yang letak. Apa dia punya badan dia dekat tanah. Benda ni yang kata kita fahamkan, dia kata akhir zaman, hadis akhir zaman tu. Ada satu pokok, nama pokok apa? Dia kata, ya muslim, adal yahud uqtulhu. Warqat, dia panggil. Warqat, pokok warqat. Takkan pokok cakap, pokok kita tahu dah dia tu makhluk yang tak hidup. Jadi makna dia, itu adalah body language. Kita boleh tahu dah, orang Yahudi, duduk sembunyi belakang pokok tu macam bercakap dengan kita. Itu dipanggil bahasa metafora. Jadi kita kena, bila kita baca hadis Nabi, kita kena faham Arab cakap macam mana. Bukan, kita dah baca hadis cara kita, kita apa lagi, dia bercakap macam tu. Macam di akhirat, bukan tangan tu bercakap, saya ni tak ada macam tu. Dia bercakap cara dia, ada lah dia punya dia. Sebab nak bercakap ni dia ada organ dia, apa-apa semua ni. Jadi bila kita faham hadis-hadis fitan melalui lughah Arabiah, macam Nabi kata lah, sahabat pun keliru juga. Nabi kata, orang yang paling mati dekat dengan aku adalah atwaluhun yadan. Orang yang paling panjang tangan. Dia para sahabiah, isteri Nabi ni pakai ukur tangan. Siapa yang panjang tangan? Rupanya bukan itu maksud Rasulullah. Orang yang paling pemurah itu Zainab. Zainab meninggal dulu. Orang tahu, Nabi ni ada bahasa dia. Kita terjemah. Akhir zaman Nabi Isa turun. Dia bunuh babi-babi semua. Babi di dunia ada 30 juta. Takkan Nabi Isa turun singkat nak pergi bunuh 30 juta ekor tu. Takkan dia main turun dunia ni percaya babi. Dan wa yaksirus salib lah. Dia memecah-mecahkan salib. Kan tu alakum ni kuliah. Dia takkan nak pergi runtuh habis salib. Maksud dia menjatuhkan agama Kristian. Itu je maksudnya. Dia meningkat Islam. Dia mengharamkan balik sebab Kristian dia menghalalkan khinzir. Dia mai ke muka bumi, baginda mai ke bumi, dia abak khinzir itu haram. Tu je. Itu bahasa dia wayaqtul khanazir tu bukan maksud dia bunuh secara hakiki tapi wayuharrimu. Sebab
Kristian dia ubah dah. Daripada benda yang haram kepada halal. Dia main balik dah sebenarnya. Kristian ni dia mengharamkan. Kita pergi ceramah tu. Orang kampung seronok. Memang cerita tu dia macam kartun seronok. Sebab tu pembacaan dia panggil hadisul fitan perlu dikembalikan kepada ilmu usul. Kalau tak kita cerita macam Superman. Cerita macam cerita-cerita yang tapi orang sebab tu budak-budak dia suka beli. Siapa tu budak-budak? Dia suka beli buku apa? Buku Dajjal. Dajjal yang bermata satu. Oh dia seronok. Sebab depa ni memang kita tu macam tu suka cerita yang bersifat ilusi. Benda yang tak ada dalam kehidupan kita kita suka. Ultraman. Pada Ultraman tu dia pun susu macam kita main game je. Apa macam tu. Lawannya tu tapi gambar dibesarkan. Tengok dalam TV tu dia. Macam dia pegang dunia. Padahal bulat besar tu je. Orang buat Ultraman. Dia punya patung, dia punya banyak. Lompat sana, lompat sini. Kamera trick sikit. Jadi buku-buku yang berbentuk fiction apa, benda-benda macam tu. Oh budak-budak cukup seronok. Tapi benda tu penting untuk latih lah. Ya Rasulullah dia ada bahasa dia. Sebab kalau kita kata pokok tu bercakap. Cakap macam mana pokok? Di malam mulutnya. Dan seumpama dengan dia. Tapi tak mustahil sejak akal pokok boleh bercakap. Tak ada mustahil. Cuma kita hanya nak bincang. Betul ke? Itu contoh dia. Kemudian hadis-hadis yang bersifat contoh Rasulullah kata apa? Naha Rasulullah SAW ani saqil ma. Rasulullah melarang kita menyiram pokok. Jadi ada orang faham, rupanya siram pokok jiran ni haram. Sedangkan hadis itu berkenaan dengan kinayah. Itu kinayah kepada berzina dengan isteri jiran. Makna dia menyiramkan air mani kepada isteri jiran. Nampak bahasa dia. Nabi tak sebut, sebab Nabi ni pemalu. Jadi Nabi menggunakan bahasa kinayah. So, semua ni kena baca dengan menyeluruh. Kalau kita baca ikut literal je, dia akan merosakkan kefahaman kita. Baik. Wa minhum man yahmiluhu ala al-hukmi muhtalaf fih li'anna ma siwahu ma'lum bil ijma'. Ada yang mengatakan kalau benda itu berkaitan dengan hukum-hukum yang ada pendapat yang berbeza. Boleh diumumkan bila menggunakan kaedah usul fiqh. Karena yang lain itu dah maklum dah. So, bila ada khilaf di kalangan ulama kita boleh tak apalah beramal dua-dua. Begitu. Wa hadha kullu khata'un, tak betul. Imam Ar-Razi dia mujtahid. Dia mujtahid mazhab. Dan digelar sebagai Amirul Mukminin fil fiqh. Dan dia tak berkahwin. Subhanallah. Dia menulis kitab Muhadzab selama 6 tahun. Allah. Sangat kitab yang sangat luar biasa. Hidup zuhud lah, zuhud sangat. Tak makan banyak, puasa, kerap. Lima bayyanahu min anal hamla 'alal jami' la yajuzu. Kita ada pegang konsep. Benda idmar ni umum mushtarak, tak boleh kita takmimkan. Walaysa hunaka lafzun. Sebab alasan dia tak ada lafaz. Orang Arab dah sepakat dah. Umum hanya berkaitan dengan sirah. Yang kita belajar semalam tu. Al-mu'arab bi al-lam, kemudian kullu, kemudian nakira fi siyaqi syarti wa nafi. Kemudian ismul jinsi. Itu saja yang alfaz umum. Makna-makna orang Arab tak faham. Kata benda tu umum. Jadi kenapa kamu nak mengisbatkan benda yang orang Arab tak faham? Bukankah Al-Quran turun nazala bilisanihim? Macam kita baca riwayat Ibnu Abbas. Hadza lam yu'raf fi lughati qaumik. Kerana dia bila Ibnu Abbas berhujah Sayyidina Osman, dia kata dua ni kaum kamu tak faham cara jamak dua-dua. Tapi kata Osman qad tawaratha bihi. Benda tu dah diwarisi. Jadi ijma' muqaddam 'ala al-lughah. So, ini yang isu dia. Wala yajuzu hamluhu 'ala al-mawdhi' al-khilaf. Mana boleh benda khilaf kita nak pergi takmimkan? Li'anna ihtimalahu li mawdhi' al-khilaf wa ghairi wahid. Sama aja konsep ihtimal umum kepada benda yang khilaf. Benda itu adalah satu sahaja kesan dia. Fala yajuzu
Jadi natijahnya tak boleh mentahsiskan satu perkara bimaudhi'il khilaf, terhadap benda yang khilaf. Kita nak bincang benda-benda yang clear saja. Benda yang khilaf macam ni kita tidak boleh mentahsiskan. Makna dia boleh berlaku umum ke dalam isu-isu khilaf. Ada lagi sikit insya-Allah. Lepas habis, lepas zuhur kita baca kaedah fiqhiyah. Babul qawli fil khusus. Ai fi takhsis. Habis dah, ini sekat je. Semuka surat saja. Apa maksud takhsis? Takhsis lawan kepada nasah. Nasah maksud dia raf'un wa ibtalun. Takhsis tidak membatalkan tapi dia ikhrajun. Tamyiz ay ikhraju ba'dil jumlah, ba'dil umum bil hukum. Maksudnya faqtul musyrikin, umum bunuh para musyrikin. Kemudian diikhrajkan, ditamyizkan sebahagiannya daripada jumlah iaitu kafir zimmi. Mu'ahad. Man qatala mu'ahadan lam yashumma raihatal jannah. Siapa yang bunuh orang kafir mu'ahad tak cium bau syurga. Hadis Muslim. Jadi dikeluarkan hadis ini mengeluarkan seafrad umum daripada ayat faqtulul musyrikin kafah. Nampak? So takhsis dia bukan membatalkan hukum, hanya mengeluarkan, mengecualikan. Itu bahasanya. Mengecualikan umum. Dan ayat umum kekal. Seperti biasa. Kalau dah sah, tak boleh diamalkan dah. Ayat umum itu telah dibatalkan dan tak boleh diamalkan. Itu beza. Lalu soalan Pak Isam macam itulah. Ma huwal farqu baina nasqi wa takhsis? At-takhsis yahtaju ila zaman. Makna dia perlu zaman amal. Nasah, boleh nasah berlaku sebelum fi'li. An-nasqu qabla al-fi'li. Seperti mana berlaku kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan sembelih anak dia, tiba-tiba tak sempat sembelih, tukar pergi jadi kabas, kambing dah. Kibas. Kibas. Tak sempat dah sembelih dah. Itu nasah qabla al-fi'li dia panggil. An-nasqu qabla al-fi'li. Tapi zaman takhsis dia ada zaman amal. Macam kita bincang dulu. Kemudian turun ayat yang baru pula. Itu perbezaan dia. Walihada naqulu khussa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikhususkan dengan beberapa perkara. Kahwin 9, Nabi diwajibkan sembahyang tahajud bikaza wa kaza wa khusul ghairu bikaza. Ada orang ni dikhususkan dengan ni. Adakah bila dikhususkan dia panggil dalam kaedah wujud al-khusus yastalzimu wujud al-umum. Bila ada khusus mesti ada umum dulu. Tapi wujudul umum la yastalzimu wujudal khusus. Tapi umum kalau ada tak semestinya ada khusus. Itu kaedah. Bila kita sebut contohnya, kamu ini faqih. Otomatik dia seorang ulama. Tapi kamu seorang ulama, tak sebenarnya faqih. Nampak? Sebab alim itu adalah umum. Faqih itu khusus. So, bila kita panggil seorang itu kamu adalah mufassir. Misal kamu yang alim tafsir, alim hadis. Otomatik dia ada ulama sebab ulama tu umum. Hadis itu khusus. Jadi wujudul khusus yastalzimu wujudal umum. Tapi wujudul umum la yastalzimu wujudul khusus. Benda ni kita boleh faham dalam keadaan dunia kita sekarang. Ada pintu rumah menunjukkan ada rumah lah. Duduk mana ni? Duduk bilik. Khusus. Mana duduk di rumah lah. Tapi tak sebenarnya rumah ada bilik. Lah ni banyak orang buat, dia panggil studio. Tak ada bilik. Bilik tak ada, tapi ada rumah. Nanti dia panggil nampak. Wujudul umum la yastazimu wujudul khusus. Tapi bila ada bilik, takkan tak ada rumah. Buat apa? Saya tak buat rumah sebab bilik. Nah, ajaib. Wa amma takhsisul umum fahuwa bayan. Takhsis ni adalah bayan, bukan raf'un. Bayan ma lam yurad bi lafz, yang tidak dimaksudkan ataupun yang tidak wujud di dalam lafaz am itu. Makna dia kafir zimmi tak dimaksudkan di dalam ayat faqtul musyrikin itu. Dia menerangkan. Ma lam yurad bi lafzil am.
Itu yang masuk khusus. Contoh dia apa lagi? Haji. Haji ditaksiskan dengan akal. Mana dia orang yang